Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali kita bertemu dalam Soal Rakyat. Petang ini bersama dengan saya Fetri Yahya. Dan kita pun sedia arif, inilah kali pertama gelombang tengkujuh ataupun monsun timur laut ini yang berlaku ketika kita masih lagi berjuang dengan ancaman COVID-19 yang belum lagi berakhir. Dan pastinya cabarannya berbeza, terutama mematuhi SOP dalam untuk usaha kita untuk mengekang gejala ini daripada terus membelenggu negara. Dan untuk itu saya bersama dengan DCP Datuk Hussein Omar Han, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi NADMA untuk berbincang COVID-19 dan SOP NADMA dalam usaha untuk memberikan yang terbaik gerak kerja yang terancang demi kemakmuran negara. Terima kasih Datuk seperti Datuk hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, ketika kita melihat laporan daripada Jabatan Meteorologi pada 28 November lalu, kenyataan yang diberikan ialah kita berada pada cuaca waspada peringkat kuning di 6 buah negeri yang juga melibatkan Terengganu. Tetapi pada minggu lalu, beberapa hari ini terlihat cuaca kembali memburuk di Terengganu dan jumlah mangsa yang dipindahkan ke pusat yang sementara juga bertambah. Jadi dalam mendepani situasi yang di luar jangka ini, apa persiapan dan juga gerak kerja dilakukan oleh NADMA? Silakan. Ya, terima kasih Fitri dan selamat petang penonton rancangan Suara Rakyat. Terima kasih pertama sekali menjemput NADMA ke program ini. Betul, seperti mana yang Fitri bagi tahu tadi, setiap tahun di penghujung tahun kita akan masuk ke satu lagi fasa banjir dalam kehidupan masyarakat Malaysia, terutama negeri-negeri yang terkesan seperti di Pantai Timur, Sarawak dan beberapa negeri yang lain. Jadi sejak 2016 lagi, NADMA telah merancang lebih awal untuk masuki fasa bulan-bulan kesiapsiagaan monsun timur laut yang bermula daripada November sehingga Mac tahun berikutnya. Jadi pada tahun-tahun lepas, NADMA sebagai agensi peneraju dalam pengurusan bencana keseluruhan dalam negara ini akan melancarkan bulan kesiapsiagaan MTL, iaitu monsun timur laut. Tapi keadaan tahun ini disebabkan oleh pandemik COVID-19, kita lancar bulan kesiapsiagaan ini. Sebaliknya kita masih meneruskan program-program daripada awal September lagi. Jadi ini dimulai dengan mesyuarat pengurusan bencana pusat yang dipenguruskan oleh menteri yang bertanggungjawab ke atas NADMA, iaitu Menteri Tugas Khas Datuk Seri Rizwan pada 28 September tahun ini, yang melibatkan semua ketua-ketua negeri yang melibatkan juga agensi-agensi pusat. Jadi dalam mesyuarat itu telah dibentangkan kesiapsiagaan negara merangkumi negeri yang berkaitan dan juga apakah perkara-perkara baru yang kita perlu patuhi dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Jadi ekonomi daripada mesyuarat pengurusan bencana pusat itu, NADMA telah menyalurkan satu bantuan kewangan melalui tabung bantuan bencana ke setiap negeri. Jadi kita beri mengikut bilangan daerah dan juga keperluan di agensi tidak balas di negeri. Jadi contohnya kalau Kelantan ada 10 daerah, kita akan bagi 10 kali 20,000, jadi kita bagi 200,000, tambah lagi 50,000 untuk kegunaan agensi-agensi di negeri. Sebelum MTL lagi. Jadi persiapan di peringkat negeri dan juga daerah boleh dilakukan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah yang dipenguruskan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga pegawai daerah masing-masing. Jadi apakah persiapan, sama ada ramalan itu betul ataupun tidak, persiapan itu masih ada di situ. Jadi sekiranya berlaku, kita dah bersedia. Sekiranya tidak berlaku ataupun minimum, alhamdulillah. Kan? Dan Datuk, kita melihat kali ini cabaran cukup besar sebab kita berdepan dengan ancaman COVID-19. Kita pun sedia arif di mana semua digalakkan untuk mematuhi penjarakan fizikal. Kalau kita memindahkan penduduk, menggunakan katakan bot tertentu, bot yang kecil, boleh muat 12 orang. Tapi kali ini terpaksa dikurangkan sebab ada penjarakan. Jadi terpaksa menggunakan tenaga kerja yang banyak, mungkin kos yang lebih tinggi. Dan laporan terbaru daripada Met Malaysia juga melaporkan kalau semalam 5 daerah di Kelantan, 6 daerah di Terengganu, kawasan amaran cuaca bahaya peringkat merah.
Jadi kepada sesama kawasan lain juga mungkin terjejas dalam keadaan berjaga seperti di Sabah Sarawak. Bermaksud koordinasinya kena betul-betul mantap. Mungkinkah ini juga melibatkan dari segi penambahan kekuatan tenaga kerja untuk memenuhi keperluan di tempat yang terjejas, Datuk? Betul. Pada tahun ini cabarannya lebih. Kita menghadapi suasana di mana dipanggil bencana dalam bencana. Jadi kita dah melalui COVID-19 daripada awal tahun lagi dan sekarang pada penghujung tahun kita tambah lagi banjir. Jadi kita datang dengan satu SOP yang tambahan kepada SOP yang sedia ada. Jadi kita panggil SOP pengurusan bencana pandemik COVID-19. Jadi dari segi SOP itu kita latih pegawai dan juga anggota daripada agensi tindak balas cara pengoperasian sewaktu COVID-19 ini. Dia berbeza. Begitu juga dari segi persiapan menyelamat, dari segi logistik dan juga di pusat-pusat pemindahan. Jadi kita untuk persiapan sebelum kita semak, minta agensi berkaitan semak logistik seperti bot, kenderaan darat dan sebagainya dalam keadaan boleh berfungsi. Jadi penambahan itu mengikut keupayaan setiap negeri dan yang paling penting adalah SOP itu sendirilah. Jadi tambahan kekuatan kepada negeri-negeri yang terkesan mungkin lebih banyak dan dengan menggunakan pakai aset yang sedia ada di setiap negeri lah, Fitri. Jadi koordinasi dengan kerajaan negeri juga amat penting supaya dapat diselaraskan. Betul, koordinasi kerajaan negeri dan juga daerah adalah amat penting. Sebab agensi tindak balas berada di bawah. Jadi kita mengharapkan agensi di daerah masing-masing berupaya untuk menangani keadaan di setiap daerah. Sekiranya diperlukan di luar kawalan mereka, barulah bantuan daripada daerah lain ataupun negeri lain ataupun daripada pusat sendiri akan diusahakan. Jadi buat masa ini, kawasan mana diberikan keutamaan dan tumpuan? Secara puratanya ataupun secara dasarnya, monsun Timur Laut ini akan bermula di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, dan pada awal tahun hadapan dia akan pergi ke bahagian selatan dan juga Sarawak. Jadi pada permulaan November, Disember ni kita akan beri tumpuan pada Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Apa yang berlaku buat masa ini adalah betul. Dalam 2 hari lepas kita dapati memang Terengganu yang paling terkesan daripada gelombang-gelombang awal dalam MTL ni lah. Baik. Bila kita membaca masa lalu, ramai memang cakna dengan perkembangan terkini, dan bila Kementerian Kesihatan Malaysia menyenaraikan kluster baru iaitu kluster monsun di Selangor, jadi semua yang terkejutlah, adakah ini ada kaitan dengan operasi pemindahan, sebab semua takut sebab itu satu-satunya harapan kita ketika rumah terjejas tak boleh didiami, jadi mereka terpaksa berpindah ke pusat pemindahan. Jadi bila wujudnya kluster monsun ni, ramai terkejut, bimbang sebab ia menjadi kluster baru. Jadi sejauh mana kesahihan dan apa sebenarnya yang berlaku, Datuk? Okey, Fitri, kluster monsun ni saya pun telah semak dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tiada kaitan dengan monsun Timur Laut. Dia kebetulan nama kluster tu dinamakan monsun sebab jalan di mana mangsa COVID-19 tu berada adalah tempat kediaman tu adalah di jalan monsun. Jadi bukan ia berkaitan dengan monsun Timur Laut lah. Jadi tiada kaitan dan dia adalah berlaku di Petaling, daerah Petaling Selangor yang tidak ada kaitan dengan monsun Timur Laut pada masa ini. Ya, itu cukup melegakan. Tapi Datuk, kita juga harus fokus juga kepada daripada rakyat yang terjejas, juga kita melihat kepada gerak kerja petugas barisan hadapan ini. Yang tadi kita lihat gambar arkibnya, mereka ni membawa kenderaan seperti bot, kemudian mendukung semua orang. Jadi mereka juga terdedah kepada risiko. Seandainya ada satu yang jangkiti, mereka juga akan mencipta rangkaian ataupun kluster baru di situ. Itu yang memang kita takutkan. Jadi apa mungkin yang diberikan dari segi latihan, penekanan kepada petugas barisan hadapan ini supaya mereka ni sentiasa selamat, sebab mereka ni golongan penting nak berjuang menyelamatkan mereka yang terjejas ini supaya kesihatan mereka, keselamatan mereka terjaga dan bebas daripada kemungkinan COVID-19. Betul. Dalam pengoperasian sewaktu bencana banjir ni,
kita ada dua pihak. Satu pihak tindak balas yang penyelamat dan kita juga ada mangsa yang terkesan daripada banjir. Kita kena jaga dua-dua pihak ni. Jadi SOP yang kita keluarkan setelah kita berbincang dengan agensi-agensi lain, satu SOP yang boleh digunakan pakai oleh semua agensi. Jadi ada dua fasa di sini. Satu adalah sewaktu operasian menyelamat. Yeah. Jadi sebelum monsun timur laut ini, kita telah minta semua daerah-daerah untuk mengumpulkan data di mana kawasan-kawasan hotspot, kawasan banjir dan juga kawasan hotspot untuk COVID-19 dan di mana mungkin ada PUS COVID-19 yang menjalankan kuarantin di rumah, yang memakai gelang dan sebagainya. Jadi sekiranya berlaku banjir, jadi apabila petugas pergi untuk menyelamat, mereka tahu, oh rumah ni ada PUS yang dalam kuarantin, jadi langkah berjaga yang lebih ketat akan diguna pakailah. Maksudnya mungkin kenderaan yang diguna untuk keluarga itu sahaja dan sebagainya. Jadi secara asasnya kapasiti kenderaan sama ada bot ataupun kenderaan truk dan sebagainya, kapasiti mungkin 50%, 50% daripada sebelum ni untuk mengekalkan penjarakan sosial. Dan juga sebaiknya dia naik kenderaan tu, dia akan dibekalkan dengan pelitup muka, face mask. Jadi kita telah jaga di situ dari segi pematuhan pada SOP COVID-19. Kita jaga mangsa, kita juga jaga petugas itu sendiri. Itu sewaktu pengoperasian. Dan apabila sekiranya mereka yang berpakai gelang ni, yang menjalani kuarantin, yang terlibat dalam bencana banjir, akan dirujuk kepada Kementerian Kesihatan untuk mungkin diterus pergi ke hospital untuk proses seterusnya. Dan apabila mereka sampai di pusat pemindahan sementara, di situ keadaan mereka akan diakses dulu dari segi suhu badan dan sebagainya. Sekiranya mereka mempunyai suhu badan yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya, 37.5 tu, mungkin mereka diasingkan dahulu daripada ruang yang berasingan, tidak bercampur dengan mereka-mereka yang lain. Mereka diberikan pelitup muka dan kita sediakan sanitizer di tempat-tempat stesen yang strategik supaya mereka boleh sanitize tangan mereka dalam lebih kerap. Paling kurang pun sabun dan air ada di pusat-pusat pemindahan. Dalam masa yang sama, sekiranya kawasan itu adalah PKPD dan kita tak boleh campurkan mangsa PKPD daripada zon tu ke zon yang lain. Jadi ada pengasingan di situ. Kita dah minta kalau boleh yang kawasan-kawasan PKD yang terlibat banjir, pusat pemindahan di kawasan itu juga. Dia tak boleh campur dengan mangsa daripada... Dia lebih bersasar dan strategik di sini. Ya, dia bersasar dan juga strategik supaya daripada awal lagi kita boleh ambil tindakan supaya mengengkang tidak berlaku penularan COVID-19 ni. Jadi penjarakan sosial dan sebagainya lah. Begitu juga dengan makanan untuk mangsa-mangsa ni. Kalau SOP dulu kita bermasak di situ secara gotong royong dan sebagainya. Sekarang dalam SOP baru ni tidak. Kita bekalkan secara berbungkus dan dia akan dihantar kepada mangsa-mangsa oleh petugas supaya mereka tidak berkumpul dan melanggar SOP yang kita telah buat. Baik, itu kita bincangkan nanti, Datuk. Bagaimana pengagihannya dan juga sistem yang digunakan dalam kita berbincang COVID-19 dan SOP NADMA. Sebab ini dalam Suara Rakyat, kita berehat seketika. Kembali dalam Suara Rakyat dan kita masih berbincang tentang SOP NADMA di saat ketika melandanya COVID-19. Tadi kita lihat cabarannya cukup getir, Datuk. Dari segi pematuhan kepada SOP, kemudian dari segi gerak kerja yang begitu terancang. Tadi kita berbincang tentang makanan. Di pusat pemindahan ini memanglah biasanya kita gotong royong. Misal kata kaum ibu di situ, kaum bapa di situ, memang semuanya gerak kerja bersama. Tapi ini pertama kali. Bagaimana untuk menghadapi kebiasaan baru ini dengan situasi sebegini dan juga kawasan di pedalaman yang mungkin agak sukar untuk akses kepada makanan dan sebagainya. Mungkin saya percaya bahawa ada pihak dilantik untuk membekalkan makanan. Jadi macam mana untuk menyantuni kawasan-kawasan yang mungkin susah untuk akses kepada bantuan ini? Betul, Fitri. Dalam keadaan norma baru ni, praktis yang kita buat sebelum ni, kita beri makanan mentah, lepas tu kita minta gotong royong masak di pusat-pusat pemindahan sementara ni, tidak sesuai dalam keadaan COVID-19 ni.
sebab mereka berkumpul, hilang penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi kita telah nasihat supaya semua jawatankuasa pengurusan bencana negeri dan juga pengurusan bencana daerah supaya pilih kaedah yang lain, di mana makanan dalam keadaan berbungkus diedarkan kepada mangsa dalam kubikel tent yang mereka ada. Daripada mereka datang ke tempat pengedaran makanan, diedarkan dan sebagainya lah. Jadi dalam keadaan tersebut, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah akan melantik penanda-penanda yang boleh membekalkan makanan kepada PPS ni dalam keadaan berbungkus ataupun pack food lah. Okay. Jadi dalam keadaan itu kita boleh mengelakkan tidak pematuhan pada penjarakan sosial, mengurangkan pergerakan PUS ataupun mangsa banjir dan sebagainya lah. Okey, baik. Ketika banjir, kita sedia Arif kata di Pantai Timur yang pernah dengan banjir terburuk sebelum ini. Jadi kita lihat bantuan yang masuk itu sangat ramai sebelum COVID-19. Jadi mereka dah terbiasa ketika banjir ada yang menghantar pakaian, makanan, keperluan untuk barangkali anak-anak kecil ya. Jadi sentiasa ada kemasukan daripada pihak luar, NGO-NGO yang masuk. Jadi macam mana pemantauan atau berapa didaftarkan NGO ini untuk atas tujuan membantu Danemar, kerana ada pihak yang memang setiap tahun membantu pelbagai aspek. Jadi mungkin Datuk dapat ulas dari segi NGO penlibatan, kerana kita bimbang seandainya NGO itu datang daripada zon yang berisiko, katakan zon merah, nak masuk ke kawasan yang zon hijau tetapi banjir, bagaimana pematuhan itu perlu dilaksanakan? Pada sesama, kita juga memerlukan menggalakkan mereka ini untuk membantu. Silakan, Datuk. Okey, terima kasih Fitri. Salah satu usaha NAKMA yang telah buat dalam kesiapsadaan dalam menghadapi monsun Timur Laut ini adalah engagement dengan NGO dan juga komuniti. Dan dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, kita tak galakkan mereka pergi terus kepada pihak mangsa ataupun di pusat-pusat pemindahan ini. Kerana ada dua perkara. Kita nak mereka dijangkiti ataupun kita nak mereka yang membawa COVID-19 ini kepada mangsa-mangsa banjir. Jadi NAKMA telah mengambil tindakan mengumpulkan mereka dan memberi taklimat dan juga latihan amal dan sebagainya yang melibatkan 14,000 dalam program Community Based Disaster Risk Management. Kita terangkan kepada mereka SOP baru ni dan kita minta mereka berhubung dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JBPD yang diketuai ataupun dipengerusikan oleh pegawai daerah untuk memaklumkan sekiranya ada bantuan daripada pihak NGO. Jadi kita mohon supaya semua bantuan disalurkan melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah ni dan dihantar ke satu tempat yang lebih selamat, bukan diterus kepada PPS ataupun terus pergi ke rumah-rumah mangsa dan sebagainya lah. Supaya kita mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku kepada NGO itu sendiri ataupun pada mangsa-mangsa banjir. Datuk, mengulas tentang tadi pusat pembinaan sementara ini, sekarang ini berapa jumlahnya? NAKMA dengan kerjasama kerajaan negeri dan juga daerah, kita telah bersiap sedia untuk MTL tahun ini dan juga tahun depan sebanyak 5,422 pusat pemindahan sementara yang boleh menampung 1.55 juta. Perkara yang sama pernah diumumkan oleh Menteri Tugas-Tugas Khas sebelum ni, di mana setelah kita mengambil kira ramalan cuaca daripada agensi pakar kita, Met Malaysia dan juga JPS. Mereka meramalkan banjir pada tahun ini 2020-2021 lebih kurang seperti tahun lepas. Di mana pada tahun lepas kita ada mangsa lebih kurang 50,000 keseluruhannya. Jadi kita prepare lebih daripada itu dan bilangan 5,000 lebih PPS ni adalah lebih daripada mencukupi lah. Mengambil kira SOP baru yang akan menempatkan kapasiti setiap PPS separuh daripada sebelum ni. Sebelum ni setiap PPS mungkin dalam 300 bilangan mangsa, tapi kini dengan COVID ni, dengan SOP baru ni, maksimum 500, bergantung kepada kapasiti setiap PPS lah.
Dan kita minta pengurusan daerah dan juga negeri memilih PPS dari sekolah, sebab sekolah dia berbilik-bilik. Jadi sekolah lebih sesuai dalam keadaan COVID ini untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir berbanding dengan dewan. Ya. Tadi saya bertanya tentang Barisan Harapan ya, yang berjuang untuk menyelamatkan dan membantu mereka yang terjejas ini. Bagaimana pemantauan terhadap mereka supaya sentiasa mematuhi arahan yang ketat, sebab ini kali pertama dilakukan. Jadi bagaimana Datuk pemantauan itu? Pemantauan terhadap agensi tidak balas frontliner kita, kita melakukan secara berkala. Maksudnya kita, NAMAD sendiri telah membuka NDCC, National Disaster Control Center, di mana menerima maklumat ataupun info daripada setiap daerah dan juga negeri melalui Sekretariat NAMA Angkatan Pertahanan Malaysia, APM, di peringkat negeri. Kita monitor 24 hours apa yang berlaku di setiap pusat pemindahan sementara ataupun dalam penyelamatan untuk operasi menyelamat mangsa di kawasan-kawasan yang terjejas. Dalam masa yang sama, NAMA sendiri telah menyediakan tim-tim pemantau dipanggil NES, NAMA Emergency Support Team. Kita akan turun, setiap zon kita ada 3 pegawai yang akan turun untuk melihat pematuhan pada SOP. Kadang ada laporan diterima ya? Laporan diterima. Jadi ada 2 perkara kita mantau. Satu, pematuhan pada SOP. Kedua, bantuan tambahan. Sekiranya kawasan-kawasan yang terjejas melebihi apa yang diramalkan, logistik yang kita telah bekalkan di pangkalan hadapan tidak mencukupi. Jadi dalam masa yang dekat kita boleh beri logistik tambahan. Contohnya cubicle tent, kit makanan, PPE, kita boleh tambah dari segi itulah. Contohnya, pada hari ini Ketua Pengarah NAMA sendiri telah turun ke Kelantan. Dan besok mungkin dia akan pergi ke Terengganu untuk mantau bersama beberapa pegawai NAMA untuk mantau dari segi pemantauan dan juga keperluan di setiap lokaliti yang terjejas kena banjir ini. Ya. Datuk, adakah sebarang pengasingan ataupun pusat khas untuk golongan yang perlukan bantuan dalam keadaan yang segera? Warga emas yang mungkin berisiko ya kerana kekurangan imuniti, ibu-ibu yang sedang menanti detik kelahiran. Jadi akses ataupun fasrana untuk membantu mereka ini seandainya ada kecemasan bagaimana, Datuk? Betul. Sekiranya ada kecemasan, kita telah alertkan KKM, Kementerian Kesihatan. Sekiranya mangsa-mangsa itu ada yang dari golongan warga tua, kanak-kanak ataupun wanita hamil, mereka akan diberi perhatian lebih daripada mangsa-mangsa yang lain. Dari segi penempatan, mungkin bilik-bilik yang mereka ditempatkan berhampiran dengan sekretariat untuk mudah mereka pantau dan sebagainya. Sekiranya keadaan memerlukan mereka dipindah ke tempat lain seperti ke hospital, mungkin pemantauan di hospital lebih baik. Dari KKM akan ambil tindakan sewajarnya supaya mereka diberi perhatian lebih daripada mangsa-mangsa yang biasalah. Ya. Datuk, ketika banjir ini juga pastinya ramai ya. Mungkin cuti sekolah pula kan? Mungkin ada anak rantau yang nak pulang ke kampung. Ya, ziarah ibu bapa ataupun sebagainya. Jadi mungkin kita biasanya memang berlaku pergerakan yang banyak, ya, pergerakan yang begitu ramailah yang saya lihat dari ibu kota nak pulang ke kampung, bertemu dengan ayah dan ibu, nak bantu apa yang patut. Jadi cabaran kita untuk menghadkan pergerakan ini untuk masuk kawasan berisiko ini. Sebab itu memang menjadi tradisi kan. Jadi bagaimana ketegasan dalam hal ini? Betul Fitri, perkara itu memang telah berlaku dalam gelombang yang baru berlaku dalam 2-3 hari lepas, di mana anak-anak muda cuba balik daripada daripada Selangor, Kuala Lumpur dan sebagainya ke pantai timur yang terjejas kerana banjir ini. Itu tidak sesuai ataupun tidak boleh dalam keadaan sekarang. Dalam keadaan PKPB dan juga banjir ini, kita in fact bukan galakkan, memang tak boleh. Ya, okey. Dalam sekatan-sekatan jalan raya pihak polis telah dimaklumkan supaya mereka disekat untuk pergi ke kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir ini untuk membantu ibu bapa mereka ataupun saudara-saudara mereka, kawan-kawan mereka, sebab KKM telah mengutarakan kekhawatiran mungkin mereka boleh bawa virus ni ataupun mereka sendiri boleh terdedah pada virus ni, dan kita memberi jaminan dari segi NAMA ataupun kerajaan negeri ataupun daerah yang menguruskan
bencana banjir ini memberi jaminan kita mempunyai kesiapsiagaan, mekanisme dan juga aset yang mencukupi untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa inilah. Jadi bukan hanya tidak galakkan, kita tidak minta. Supaya mereka pergi ke tempat-tempat yang harap mereka faham mereka boleh dapatkan maklumat daripada bilik operasi NAMA itu sendiri ataupun bilik beroperasi di negeri-negeri ataupun daerah berkaitan. Yang dibuka 24 jam? Dibuka 24 jam, betul. Jadi kita dah pun buka, mengaktifkan kaunter-kaunter tertentu. Jadi itu saja sebagai talian hayat untuk berhubung dengan keluarga. Betul. Dan memang tak dibolehkan untuk masuk ke kawasan yang terjejas itu. Dari segi kesiapsiagaan di pusat pemindahan, kita sudah arif kawasan sekolah yang dijadikan pusat pemindahan. Bagaimana dengan fasiliti sokongan yang ada di situ? Mungkin dapat Datuk terangkan dari segi semuanya lengkap untuk membantu dan menyantuni mereka di situ? Betul. Kemudahan yang kita sediakan di pusat pemindahan, kita telah baru ni NAMA telah mengedarkan 15,000 cubicle tent. Dia punya penggagihan lebih kepada negeri-negeri yang terjejas. Dan kita masih lagi dalam perolehan untuk mengedarkan 26,000 lagi kemah kubikel ni, di mana kita pengedaran secara logistik kita lebih strategik. Kita tak mengedarkan kesemuanya. Kita masih menyimpan separuh di pusat. Sebab keadaan banjir ni dia berubah. Mungkin tahun ni tempat ni lebih. Tahun lepas tempat lain. Jadi kita bersedia untuk agihkan tambahan kepada tempat-tempat yang lebih terjejas pada tahun ini. Itu satu, logistik. Yang kedua, PPE. Sebelum ni kita tidak ada PPE, tak perlu PPE, tapi keadaan sekarang melibatkan keadaan norma baru ni, kita bekalkan PPE itu pelitup muka, sanitizer, dan juga termometer, infrared termometer. Jadi keadaan di pusat-pusat pemindahan ni telah tersedia untuk menghadapi keadaan banjir dalam pandemik COVID-19 ni. Jadi kita juga telah minta supaya mereka-mereka yang nak pergi melawat saudara mara di PPS, jangan. Sebab keadaan tu biasa berlaku, mereka nak pergi melawat saudara mereka yang terjejas, yang berada di pusat pemindahan, kawan-kawan dan sebagainya. Yang ini kita telah hentikan ataupun kita tak minta supaya mereka pergilah. Sekiranya ada pihak dari segi pemimpin masyarakat dan sebagainya nak pergi melawat mangsa di PPS, perlu menghubungi pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah untuk kelulusan untuk mereka sekiranya ada program pengagihan bantuan dan sebagainya. Itu dia. Lebih banyak akan kita bertanya tentang SOP ketika banjir dan ketika musim monsun ini. Semuanya dalam Suara Rakyat. Kita berehat seketika. Kembali dalam Suara Rakyat dan kita masih lagi berbincang isu-isu yang penting termasuk SOP ketika musim-musim yang kritikal seperti banjir ini. Datuk, kita sedia arif bahawa di kawasan tertentu barangkali itulah pusat ataupun tempat mereka mencari rezeki. Di situ mungkin adanya ladang, di situ tempat-tempat kebun dan sebagainya. Jadi ada penduduk yang mengutusan tak mahu berpindah sebab katanya di situ selamat. Di situ memang terkawal dan mereka rasa mereka boleh patuhi SOP dan juga arahan. Yang penting tidak mahu berpindah ke kawasan yang diarahkan seandainya berlaku banjir besar yang tak terkawal. Jadi bagaimana NAMA ini menggunakan keupayaan dan juga kuasa pujuk raya itu untuk turut memindahkan mereka. Sebab kita tidak mahu pelaksanaan yang terpilih. Okey, yang ini boleh, tak boleh supaya kita centralize, sistematik untuk membantu semua, Datuk. Betul Fitri, setiap tahun agensi tindak balas ada masalah sebegini di mana ada mangsa yang tidak ataupun enggan berpindah di peringkat awal. Mereka tunggu sampai peringkat akhir dah tak boleh lagi bertahan baru nak minta pertolongan. Dalam keadaan itu pihak tindak balas yang pergi menyelamatkan juga mungkin akan menghadapi masalah. Akses ke tempat tersebut mungkin tidak boleh lagi. Jadi kita masih menggunakan kaedah pujuk rayu supaya mereka pindah lebih awal supaya dalam keadaan COVID ini kita tak boleh bawa ramai-ramai dalam satu masa. Jadi kita kena buat berperingkat-peringkat dengan lebih kerap. Jadi kita mintalah masyarakat supaya peka kepada keadaan ini, beri sokongan dan juga kerjasama kepada petugas-petugas frontliner ni
Apabila mereka diarah pindah, walaupun keadaan belum getir lagi, mereka bersedia untuk berpindah. Ya. Yang keduanya, kita juga telah meminta PDRM untuk menjaga kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir ini, melakukan rondaan dan sebagainya, harta benda mereka terjaga. Sebab ada juga kejadian-kejadian kecurian dan sebagainya, ada orang mengambil peluang dalam keadaan bencana ni. Salah satu sebab mangsa enggan pindah. Jadi PDRM pun telah berjanji ataupun mereka akan kerap ataupun gandakan rondaan di kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir ini supaya harta benda dan sebagainya terjagalah. Ya. Bagi yang terlibat dengan peperiksaan penting, ya, contohnya misalnya kata berlanjutan krisis ini, jadi mereka perlu ke SPM contohnya. Jadi mungkin duduk di kawasan pusat pertempuran yang agak jauh, jadi perlu ulang-alik, bimbang tak dapat mematuhi jadual peperiksaan yang penting itu. Macam mana dipermudahkan urusan Dato'? Dalam satu sudut kita bersyukur kerana peperiksaan telah ditunda ke tahun depan dan benda itu akan berlaku pada Februari Mac begitu, di mana telah ke penghujung musim MTL ni. Jadi kita berharap banjir adalah kurang pada waktu itu. Sekiranya berlaku juga, kita juga telah bersedia dengan pusat pemindahan lain. Sekolah-sekolah yang berkaitan dengan terlibat dengan peperiksaan tidak akan dijadikan sebagai PPS. Kita akan pilih sekolah-sekolah yang lain sebagai PPS ataupun dewan sebagainya. Dalam masa yang sama, agensi tindak balas seperti polis, PDRM, bomber dan juga APM telah bersedia untuk bantu pelajar-pelajar sekiranya rumah mereka terlibat dalam banjir untuk bawa mereka ke tempat-tempat peperiksaan dan sebagainya. Jadi yang tu masih dalam perancangan dan juga persediaan pihak berkuasa. Dari segi jelas kadang-kadang di kawasan tertentu ni, bila rakyat terjejas, pemimpin akan masuk, ya. Jadi macam mana sekumpulan ataupun ramai yang datang untuk menyantuni rakyat yang terjejas ini, dari segi keluar masuk pemimpin dan juga pasukan-pasukan sokongan ahli politik tertentu ke, macam mana disantuni itu? Betul, Fitri. Pemimpin masyarakat mereka pun prihatin dan mereka nak membantu mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir. Cuma dalam keadaan sekarang mereka perlu juga mematuhi SOP, sebab SOP pengurusan banjir sewaktu COVID-19 ini untuk semua, supaya mereka juga terjaga, terpelihara ataupun terhindar daripada wabak ni. Kita minta supaya pemimpin-pemimpin komuniti ini berhubung dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah ataupun pengurusan di pusat-pusat pemindahan agensi Angkatan Pertahanan Awam ataupun pegawai daerah itu sendiri. Bagaimana untuk menyalurkan bantuan ataupun bagaimana sekiranya perlu mereka boleh berjumpa dengan mangsa-mangsa. Sekiranya sangat perlu akan diaturkan, tetapi dalam keadaan yang terkawal dan juga dipantau oleh pihak agensi-agensi yang bertugas di tempat tersebut. Ya. Datuk, kalau kita bergerak kepada kawasan Sabah Sarawak, ya, mungkin faktor muka buminya begitu mencabar, ada kawasan yang perlukan four-way drive, kemudian terpaksa bersampan lagi, naik bot lagi. Jadi di situ bagaimana? Dari segi gerak kerja frontliner yang betul-betul memerlukan kudrat dan sebagainya, pengagihan makanan yang perlu berterusan. Jadi cabarannya cukup besar. Macam mana, Datuk? Ya, kawasan-kawasan seperti Sabah Sarawak, muka bumi yang lebih luas dan mencabar ni, NAMA telah mengambil pendekatan untuk mewujudkan pengkalan hadapan. Kita ada depo-depo simpanan di setiap negeri ataupun di 2-3 pusat di satu negeri. Tapi dalam masa yang sama telah wujudkan pengkalan hadapan yang lebih dekat dengan komuniti. Bekalan logistik, makanan ada di situ, kit makanan ada di situ, boleh diakses oleh ketua komuniti dalam masa yang terdekat. Manakala bantuan dari segi kenderaan dan sebagainya, kita juga telah mengambil pendekatan untuk menyewa. Bila keadaan-keadaan seperti ini, kita perlukan lebih banyak kenderaan, four-wheel dan sebagainya. Jadi kita telah peringatkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah, sekiranya dalam keadaan kesiasakan kita perlu tambahan kenderaan. Agensi-agensi kerajaan yang ada tidak cukup kenderaan mereka sebab mereka perlu guna untuk tugas lain sebagainya. Kita benarkan mereka menyewa dalam tempoh
MTL ni untuk digunakan untuk pengoperasian menyelamatkan ataupun menghantar logistik di kawasan-kawasan yang terjejas. So kesiapsiagaan tu adalah di situ. Ya, dalam tertentu dibolehkanlah mungkin kawasan tertentu yang memasak dan sebagainya, sebab untuk membekal bagi pihak tertentu mungkin agak sukar untuk masuk ke situ ya. Jadi ada pengecualian tertentu dengan jaminan pematuhan SOP yang ketat. Betul Fitri, dalam pematuhan SOP ada keadaan-keadaan di mana kita tak dapat mematuhi SOP dengan sepenuhnya. Di kawasan-kawasan pendalaman mungkin pembekal makanan mengambil masa untuk pergi ke situ dan dia juga mungkin tersekat dengan keadaan banjir yang besar dan sebagainya. Jadi kita telah minta ketua komuniti boleh menganjurkan aktiviti memasak tapi dalam keadaan yang terkawal dipantau oleh Kementerian Kesihatan dan juga APM. Baik, ketika ramai yang berjuang sebagai Barisan Harapan ya, kita juga mengambil maklum tentang cabaran yang ditemui mereka sebab emosi mereka juga perlu dijaga. Betul. Seperti contoh dilaporkan dalam akhbar, seorang keturela rumahnya tenggelam namun turut keluar berkhidmat, mungkin meninggalkan anak isteri yang sedang juga dalam keadaan yang kesedihan. Jadi bagaimana mereka ini disantuni, diberikan suntikan moral, motivasi supaya berjuang atas nama kerja bersama sesama, mereka selamat, rasa selamat dengan tanggungan yang ditinggalkan. Betul, dalam SOP baru ni kita juga masukkan satu elemen di mana kita minta setiap agensi di lokaliti berkaitan melantik seorang pegawai keselamatan dan juga kesihatan. Secara rutin harian ni, apabila petugas datang bertugas lapor diri, mereka perlu dipantau dari segi keadaan mereka sendiri. Suhu mereka perlu diambil, partikul mereka perlu dicatat dalam buku log dan sebagainya supaya petugas itu sendiri adalah bebas daripada COVID-19. Dan itu sebelum bertugas, maksudnya briefing. Dan selepas tugas selesai dan sebagainya, kita ada debriefing. Kita minta pegawai yang dilantik ini untuk melihat emosi, kesihatan setiap petugas-petugas sebelum mereka balik rumah untuk berehat dan sebagainya. Dalam keadaan fasa briefing debriefing ini, pegawai yang dilantik ini akan memantau kesihatan mereka, mental mereka dan sebagainya. Mereka yang down sedikit dan sebagainya, mereka akan mereka perlukan seorang untuk bercakap apa masalah dan sebagainya. Mereka akan counselling dan sebagainya lah. Dalam masa yang sama, pemimpin-pemimpin tinggi agensi juga akan turun, sama ada dari agensi pusat, PDRM, APM, bomba. Mereka akan turun dan memberi sokongan moral kepada petugas-petugas bawah, termasuk pegawai-pegawai daripada NAKMA lah. Contohnya seperti yang saya sebut tadi, Ketua Pengarah NAKMA sendiri turun pada hari ini di Terengganu untuk melihat dan memberi sokongan kepada frontliner kita. InsyaAllah sama-sama kita boleh menangani bencana dalam bencana, banjir dalam COVID-19. Itu yang cabar tu sebab bencana dalam bencana ya. Datuk, seandainya ialah kita dituntut untuk memberikan prestasi yang terbaik tapi ada sesama emosi terjejas ya, tak dapat berjumpa dengan keluarga. Jadi berapa lama tempoh yang praktikal untuk ditempatkan di kawasan yang jauh? Contohnya ditempatkan di satu kawasan yang agak mencabar. Mungkinkah ada sistem giliran ataupun yang terbaik supaya tidak terlalu lama seorang petugas itu berada di situ? Jadi sebab dia juga memerlukan kepada refreshment, memerlukan satu pada sokongan, suntikan baru kepada tugasannya. Betul. Dalam setiap bencana, tempoh yang kita tetapkan paling maksimum adalah 2 minggu. Setiap 2 minggu, petugas akan ditukar dan sebagainya. Dalam bencana-bencana yang lebih complicated, mungkin dipendekkan untuk seminggu. Bergantung pada keadaan bencana dari segi expose bahaya kepada petugas, dari segi penyakit ataupun dari segi psikologi dia lah. Jadi sebab tu setiap petugas ni akan dipantau setiap hari sebelum masuk petugas dan selepas dia selesai tugas, supaya kita boleh akses berapa lama dia boleh bertugas dalam satu-satu keadaan lah. Secara dasarnya maksimum 2 minggu. Setiap petugas ni akan dirotatkan lah. Okey. Dan sekali lagi nasihat kepada semua, kepada Barisan Harapan, kepada rakyat supaya semua sentiasa berganding bahu dengan meningkatkan kawalan kenduri dan juga sentiasa patuh SOP demi keselamatan bersama. Silakan Datuk. Terima kasih. Saya bagi pihak NAKMA memohon supaya masyarakat yang berada di tempat-tempat yang mungkin boleh terjejas dengan banjir lebih berwaspada, bersedia, dipanggil masyarakat resilient. Mereka boleh menangani bencana dengan sendiri. Sampai masa
mereka sendiri tahu bila perlu berpindah dan sebagainya, ambil tindakan, buat persediaan awal, dokumen-dokumen yang penting, barang-barang yang penting perlu diletak tempat-tempat yang lebih selamat sebelum keadaan bertambah parah dan sebagainya, dan minta mematuhi arahan-arahan pihak berkuasa apabila mereka diarah berpindah. Mereka berpindah bekerjasama, dan mereka apabila berada di pusat-pusat pemindahan, sila patuhi SOP-SOP yang telah diminta dipatuhi, termasuklah mai sejahtera dan sebagainya lah. Jadi masyarakat ataupun mangsa-mangsa yang terjejas dengan banjir, dengan kerjasama yang baik antara pihak berkuasa, akan sama-sama boleh menangani dan juga mengurangkan impak bencana ni. Okay, baik, terima kasih kepada Datuk DCP Datuk Husin Marhan, pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi NADMA, yang memberikan harapan, memberikan penjelasan yang betul terperinci bagaimana untuk kita tangani bencana dalam bencana dengan ilmu, kesabaran dan kebijaksanaan untuk tingkatkan amalan kendiri dan juga terus patuhi SOP demi keselamatan bersama. Tak kira sama ada barisan hadapan ataupun rakyat yang terjejas, semoga ada satu kolaborasi gandingan yang mantap untuk keselamatan kita semua. Terima kasih Datuk bersama kita. Sekian saja Suara Rakyat untuk hari ini, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.